Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 telah memilih isu penipuan di atas talian sebagai tajuk assignment kami. Bagi pengenalan, dalam era globalisasi kini, kita dapat lihat kes-kes penipuan di atas talian ini kerap kali menghiasi di dada akhbar tempatan. Hal ini dikatakan demikian kerana sejak 18 Mac hingga 19 Mei 2020, sebanyak 130 kes penipuan dalam talian berbanding 24 kes tahun lalu bagi tempoh yang sama. Perkara ini telah memberikan kebimbangan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk mengadakan pelbagai langkah mengatasi masalah penipuan di atas talian ini. Jika perkara ini tidak diambil peduli, mangsa yang terjebak dengan penipuan atas talian ini akan mengalami kerugian dan imej negara akan terjejas. Latar belakang, isu penipuan di atas talian boleh terjadi di mana-mana laman sesawang seperti Facebook, Instagram, Twitter dan di Google. Para pengguna laman sesawang ini perlulah mengambil langkah berjaga-jaga agar isu penipuan di atas talian ini dapat dikurangkan. Terdapat pelbagai punca masih berlaku penipuan atas talian di negara kita. Antaranya ialah penjenayaan cyber ini sukar untuk dikenal pasti oleh pihak berkuasa. Pihak berkuasa sukar untuk menentukan siapa yang melakukannya, mengapa, bagaimana dan dari mana penjenayaan tersebut. Pelaku jenayah ini selalunya terdiri daripada golongan yang berpengetahuan tinggi atau golongan profesional dalam menggunakan teknologi maklumat. Oleh hal yang demikian, penjenayaan ini biasanya sukar untuk ditangkap oleh pihak berkuasa kerana bilangan ahli kemungkinan ramai dan sukar untuk dikenal pasti. Keinginan material manusia juga merupakan punca yang boleh mendorong terjadinya jenayah cyber. Golongan yang melakukan jenayah cyber ini hanya mementingkan hasil yang diperoleh tanpa memikirkan kesan negatif terhadap masyarakat serta dirinya sendiri. Perkara ini juga boleh dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu keseimbangan dari segi rohani. Kerohanian tidak terpisah dari fahaman atau kegiatan asas dari segi pemikiran atau fahaman fundamental yang dipunyai seorang pelajar itu dalam bentuk keagamaan. Sekiranya kefahaman ini ditanam di dalam diri setiap individu ketika mereka masih muda, sikap material ini dapat dibendung dan jenayah cyber di dalam negara dapat dikurangkan. Punca seterusnya ialah sikap segelintir masyarakat sama ada mangsa atau penjenayah tersebut. Sikap seorang mangsa yang mudah panik juga boleh menjadi punca mereka terdedah kepada penipuan atas talian. Perkara ini juga dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu keseimbangan dari segi emosi. Sekiranya mangsa penipuan itu tidak dapat mengawal emosinya seperti mudah panik atau cemas, mereka mungkin sukar untuk berfikir dengan baik dan ini mungkin tidak boleh mencapai kognitif yang maksimum. Oleh itu, pengawalan terhadap emosi ini seharusnya diterapkan oleh tenaga pengajar mereka, pelajarnya, agar memudahkan mereka untuk menghadapi sesuatu isu yang boleh menyukarkan mereka untuk mengawali emosi mereka. Kesan pertama, isu penipuan atas talian ialah data peribadi mudah dicuri atau digodam. Laman web yang tidak rasmi seperti perbankan online boleh memudaratkan pengguna kerana mereka tidak sedar mereka telah memberikan kata kepada penjenayah. Ini memudahkan penjenayah menggodam atau mencuri data peribadi pengguna untuk tujuan mencuri atau memindahkan wang pengguna. Selain itu, mereka turut menghubungi pengguna untuk meminta OTP di mana secara tak disengaja pengguna akan membocorkan maklumat. Unsur fikir yang terdapat ialah intelek. Ini penting untuk hadapi cabaran masa hadapan yang seperti yang telah dikemukakan Industrial Revolution 4.0. Kesan seterusnya mengalami tekanan perasaan. Hal ini kerana terdapat pelbagai maklumat yang tidak sama ada benar atau tidak benar seperti propaganda, pornografi boleh disebarkan melalui laman web yang tidak sah. Terdapat mangsa yang data peribadinya dipergunakan untuk tujuan yang tidak sepatutnya. Hal ini akan menyebabkan mangsa berada dalam ketakutan dan tidak dapat mengawal emosi. Berdasarkan FPK, hanya individu yang mencapai kesejahteraan diri yang mampu dapat memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Kesan yang ketiga ialah menyebabkan kerugian harta benda yang melibatkan wang ringgit. Penjenayah akan berselindung di bawah tiket perdagangan wang asing atau perdagangan tukaran wang dan jualan maya untuk bergiatin dalam melakukan penipuan. Misalnya, seorang pengguna diminta supaya memasukkan jumlah wang ke dalam akaun melalui laman web yang dikatakan menjalankan urus niaga, tetapi sebenarnya urusan tersebut merupakan satu helah. Para pengguna pula tidak menyedari bahawa dirinya telah menjadi mangsa penipuan sehinggalah urusan tersebut telah berjalan dalam beberapa tempoh yang lama. Langkah-langkah untuk mengatasi penipuan atas talian ialah: yang pertama, jangan jawab panggilan yang tidak dikenali.
Penipu akan menggunakan maklumat ID yang palsu dan juga nombor yang palsu untuk menjalankan operasi mereka. Oleh itu, jangan memanggil semula atau jawab panggilan dari mereka kerana panggilan seperti ini memudahkan skamer mengakses akaun peribadi anda tanpa sedar. Hal ini boleh kaitkan dengan falsafah kebangsaan yang termaktub dalam rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang. Selain itu, jangan kongsi maklumat peribadi. Maklumat peribadi seperti nombor akaun bank, kata laluan perbankan dalam talian dan lain-lain perlu anda simpan untuk kegunaan sendiri sahaja. Hal ini boleh dikaitkan juga dengan falsafah kebangsaan yang termaktub dalam rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang. Seterusnya ialah selidik maklumat dahulu sebelum meneruskan. Kongsi bukti yang ada di dalam ruang Facebook page atau grup tersebut supaya rakan-rakan lain tidak tertipu di masa hadapan. Hal ini boleh dikaitkan dengan falsafah kebangsaan yang termaktub dalam rukun negara iaitu keuluran perlembagaan. Salah satu hak ialah hak pengguna. Yang terakhir ialah melaporkan kepada pihak polis. Pelbagai inisiatif yang dijalankan polis di Raja Malaysia dalam menangani kegiatan ini seperti menyediakan platform semakan nombor telefon dan nombor akaun bank skamer melalui website yang disediakan. Hal ini dikaitkan dengan falsafah kebangsaan yang termaktub dalam rukun negara iaitu kedaulatan undang-undang. Di sini kita dapat lihat tentang statistik aduan penipuan atas talian semasa tempoh PKP iaitu dari 18 Mac hingga 4 Ogos 2020. Bagi penipuan pinjaman tidak wujud adalah sebanyak 32% dengan kes 1,582 kes dan telah melibatkan RM18 juta ringgit. Peratus bagi penipuan khidmat pesanan ringkas paling sedikit iaitu hanyalah 10%. Ianya telah merekodkan 91 kes dengan kerugian sebanyak RM800,000. Macau Scam telah merekodkan kes sebanyak 23% dan kerugian sebanyak 50 juta dengan 1,001 kes. Kes pembelian dalam talian iaitu e-dagang telah merekodkan peratus paling tinggi iaitu 35 kes. 35%. Kes ini telah merekodkan aduan tertinggi sebanyak 2,500 aduan dengan kerugian sebanyak 17 juta. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah kita boleh mengelakkan diri kita, keluarga dan rakan-rakan kita daripada terjebak menjadi mangsa penipuan atas talian apabila kita mengetahui sesuatu ilmu tersebut dan kita juga perlu mengambil cakna dari masa ke semasa apa yang sedang berlaku dalam negara kita supaya kita tidak terlepas apa-apa maklumat penting sama ada dalam negara ataupun luar negara. Sekian, terima kasih.